Harimau udara, taring yang tersembunyi. Jangan pedulikan mainan kecil macam itu. Ia hanyalah salinan F-16 Amerika. Di dalam pusat kawalan kombat, Cie kapal pengangkut pesawat Liaoning yang megah, Laksamana muda Wang tertawa sinis. Di matanya, jet pejuang F-A-18D, Hornet milik Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM kelihatan seperti barangan usang dari zaman yang telah berlalu. Namun, dia tidak tahu bahwa di bawah sayap kecil itu tersembunyi 4 taring berbisa yang seakan menentang hukum fisik. Laksamana, radar amaran merah, bilangan peluru berpandu tidak masuk akal. 3 menit kemudian, ketenangan kuasa besar itu bertukar menjadi jeritan putus asa. Ini adalah catatan tentang bagaimana harimau Malaya yang dipandang rendah dengan taring tersembunyinya membuat gergasi lautan itu terdiam membisu sepenuhnya. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan agar kebanggaan Malaysia ini tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Musim monsun di Laut Cina Selatan membentangkan awan kelabu tebal dengan ombak setinggi 4 meter. Kira-kira 200 km di timur pesisir Sarawak, dalam zona ekonomi eksklusif, NEI, Malaysia, sebuah armada gergasi sedang menceroboh dengan angkuh. Armada itu ialah kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat ke-16 Tentera Laut Pembebasan Rakyat Cina dengan kapal pengangkut Liaoning sebagai tunjang utamanya. Dengan panjang 304.005 meter dan sasaran muatan penuh sekitar 60.000 tan, ia adalah kebanggaan Cina yang dibina semula dari kapal era Soviet yang tidak sempat disiapkan. Di atas geladak raksasanya, jet pejuang J-15 Flying Shark, salinan dari pesawat Su-33 flanker Rusia, sedang bersiap sedia seolah-olah helang yang menunggu mangsa. Di dalam pusat kawalan, seorang lelaki sedang duduk dengan elegan sambil menyilangkan kakinya, menikmati aroma teh melati berkualiti tinggi. Dia adalah Laksamana Muda Wang, seorang elit tentara laut yang pernah melanjutkan pelajaran di Britain. Namun, di sebalik kelembutannya, tersimpan pandangan yang sangat merendah-rendahkan negara lain, terutamanya Malaysia. Laksamana, laporan risikan. Pesawat pemintas TUDM sedang menghampiri. 2 buah F-A-18D di hadapan dan 4 lagi F-A-18D di belakang. Mendengar laporan operator, Wang meletakkan cawan tehnya dengan bosan. F-A-18D lagi. Nampaknya TUDM benar-benar kekurangan aset dan juru terbang yang berkebolehan. Wang berdiri dan memandang ke arah langit kelabu dari tingkap pusat kawalan. Tuan-tuan, lihatlah baik-baik. Itulah simbol negara yang mundur. Monitor di hadapannya memaparkan image F-A-18D yang ditangkap oleh kamera telefoto. Pesawat itu, yang kelihatan kecil dan terumbang-ambing dipukul angin, tampak sangat tidak berdaya di mata Wang. Pesawat terlaris Amerika, F-16. Versi 2 tempat duduknya, F-A-18, menjadi asas yang Malaysia gunakan. Mereka telah membelanjakan uang pembayar cukai yang banyak untuk menaik tarafnya menjadi apa yang mereka panggil Hornet. Wang mula berceramah dengan nada mengejek. Tetapi lihatlah pesawat kecil itu. Enjinnya hanya 2, saiz badannya jauh lebih kecil daripada J-15 kita. Cuba terbang di lautan yang luas ini dengan pesawat sekecil kacang itu. Sungguh tidak masuk akal. Ia seperti cuba menyertai perlombaan rali dengan sebuah Pro 2 kancil. Gelak tawa sinis bergema di dalam pusat kawalan. Bagi para pegawai Cina, J-15 yang besar dengan enjin berkembar yang gagah adalah raja di udara. F-A-18D yang kecil hanyalah sebuah barangan tiruan yang lemah. Wang terutamanya sangat benci apabila ada yang memanggil F-A-18D dengan nama gelarannya, Harimau. Harimau? Nama yang menyedihkan. Hanya untuk berpegang pada kegemilangan masa lalu. Teknologi mereka telah terhenti 30 tahun dahulu, katanya. Lancarkan skuadron Flying Shark. Kita akan ajarkan mereka tentang pertempuran udara modern. Atas arahan Wang, satu demi satu J-15 meluncur dari tanjakan ski di hujung geladak dengan bunyi yang memekakkan telinga. Dengan api merah dari pembakar lanjut, afterburner, mereka mencapai kelajuan bunyi dalam sekelip mata. Di udara, skuadron J-15
memulakan tindakan provokasi yang berbahaya terhadap formasi FA-18D TUDM yang sedang menunggu. Hei, juru terbang Malaysia nampak ketakutan. Lihat, sayap mereka terketar-ketar. Letnan Kolonel Lee, ketua juru terbang J-15, memanggil anak-anak buahnya melalui radio. Sebenarnya, sayap F-A-18D itu bergegar karena juru terbangnya sedang mengawal pesawat dalam gelora udara. Tetapi pada pandangan mereka, ia kelihatan seperti getaran ketakutan. Lee terbang sangat dekat dengan ketua formasi F-A-18D, jaraknya hanya 30 meter. Satu manuver yang sangat melulu dan hampir menyebabkan perlanggaran. Hoi, janganlah mengelak. Aku cuma datang nak bertanya kabar, kata Lee sambil bersiul, sengaja menghalang laluan F-A-18D dengan pesawatnya. F-A-18D itu dengan tenang menurunkan ketinggian untuk mengelakkan perlanggaran. Pergerakan yang seolah-olah melarikan diri itu menyemarakkan lagi ego Lee. Baiklah, mari aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Aktifkan radar kawalan tembakan. Tuan, itu melanggar peraturan pertempuran, bantah salah seorang anak buahnya. Lee tidak mengendahkannya, tidak mengapa. Orang Malaysia takkan berani menembak. Mereka adalah anjing penakut yang diikat dengan dasar pertahanan defensif. Mereka sudah lupa cara untuk menyalak. Bunyi elektronik yang tajam pasti bergema di dalam kokpit F-A-18D. Bunyi lock-on radar. Ia adalah satu tindakan seolah-olah meletakkan muncung pistol di dahi lawan, satu isyarat bahwa aku boleh bunuh kau bila-bila masa. Biasanya, lock-on untuk amaran akan dilepaskan selepas beberapa saat. Tetapi Lee dan pasukannya tidak melepaskannya. 1 menit, 3 menit, 10 menit. Masih tak lari? Nampaknya mereka ada keberanian juga, kata Lee. Lock-on yang berterusan itu akhirnya melebihi 30 menit. Ini bukan lagi provokasi, tetapi penyiksaan mental. Juru terbang terpaksa menahan tekanan yang melampau selama lebih setengah jam, tidak tahu bila peluru berpandu akan dilancarkan. Dalam keadaan biasa, seorang juru terbang mungkin akan panik dan meninggalkan formasi. Di pusat kawalan kombat Liaoning, Laksamana Muda Wang memerhatikan data dengan penuh kepuasan. Lihat, walaupun telah dikunci oleh radar kita, mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka langsung tidak menghantar sebarang komunikasi bantahan. Wang menggelengkan kepalanya dengan rasa kasihan. Tiada teknologi, tiada keberanian. Malaysia adalah sebuah negara yang sudah tamat. Pesawat F-A-18D itu hanyalah besi buruk. Mereka tidak akan mampu menyentuh walau sehelai rambut pun di armada kita. Monitor gergasi di pusat kawalan menunjukkan image F-A-18D yang kelihatan tidak berdaya, hanya berlegar-legar sambil terus dikunci oleh radar. Kru Cina menuding jari ke arah skrin dan ketawa. Hoi, ada sesiapa boleh hantarkan lampin untuk juru terbang itu. Mungkin dia sedang menangis ketakutan dalam kokpit, keganasan melalui keunggulan jumlah, keangkuhan sebuah kapal pengangkut pesawat gergasi, kepuasan membuli pihak lawan yang tidak melawan. Keyakinan diri mereka melambung tinggi menembusi stratosfera. Namun, tidak seorang pun, baik Laksamana Muda Wang maupun Letnan Kolonel Lee, menyadari sesuatu. Mengapa pesawat F-A-18D di monitor itu kelihatan begitu stabil secara luar biasa? Mengapa mereka mengambil laluan penerbangan yang seolah-olah menyembunyikan bahagian bawah sayap mereka? Dan mengapa kesunyian mereka bukanlah kerana ketakutan, tetapi seperti seorang penembak hendap yang menahan nafas sejurus sebelum menarik picu? Ia hanyalah salinan Amerika yang lebih teruk. Bukan tandingan kita, kata Wang dengan angkuh. Pada saat itu, roda takdir mula berputar ke arah yang tidak dijangka. Pesawat yang dipanggilnya besi buruk itu telah melalui satu program naik taraf rahsia oleh jurutera Malaysia, sebuah modifikasi yang mampu membuatkan pakar ketenteraan dunia sekalipun berasa gerun. Amaran lock-on yang berterusan bergema di dalam kokpit F-A-18D. Dalam keadaan yang boleh membuatkan sesiapa sahaja menjadi gila, degupan jantung mengejar Azman bin Khalid, seorang juru terbang veteran yang mengetuai formasi itu, kekal tenang luar biasa. Sasaran masih meneruskan provokasi, Tuan. Mereka ni memang degil, kata salah seorang juru terbangnya. Biarkan mereka, jawab Azman dengan tenang.
Mereka seperti budak-budak yang sedang berseronok tanpa menyadari tali gantung sudah berada di leher mereka. Pandangan Azman menembusi paparan amaran merah pada HUD head-up display tertumpu pada pesawat J-15 yang berlegar di hadapan. Laksamana Muda Wang memanggil F.A-18D sebagai salinan F-16 yang lapuk. Memang benar, bentuknya hampir sama. Tetapi Azman tahu, pesawat yang dikendalikannya ini adalah seekor raksasa yang sama sekali berbeza jika ia menayangkan taringnya. Mari kita undurkan masa sedikit. Pada era 2000-an, Malaysia berhadapan dengan tekanan geopolitik yang semakin meningkat. Negara memerlukan keupayaan pertahanan yang lebih mantap. Membeli pesawat pejuang generasi baharu yang mahal bukanlah satu pilihan yang bijak, tetapi jurutera-jurutera Malaysia berbeza. Dalam darah mereka mengalir semangat inovasi dan keazaman. Mereka melihat kerangka F.A-18D yang sedia ada dan berpikir, bagaimana kita mahu mempertahankan perairan negara kita dengan muatan standar? Malaysia adalah sebuah negara maritim yang dikelilingi lautan. Untuk menenggelamkan armada musuh yang datang dari segenap arah, mereka memerlukan pesawat yang mampu membawa sejumlah besar peluru berpandu anti kapal dan terbang pada jarak yang jauh. F.A-18D yang asal adalah seperti peninju kelas ringan, lincah dalam pertempuran jarak dekat, tetapi tidak mahir membawa beban berat. Apa yang Tudiem perlukan adalah sebuah pesawat yang mempunyai kelincahan seorang peninju, tetapi dengan kekuatan seorang ahli gusti untuk menghempas lawannya. Satu kombinasi yang bercanggah. Lalu, jurutera-jurutera Malaysia dengan kerjasama teknikal secara rahasia menghasilkan satu teknologi luar biasa yang dikenali sebagai sayap komposit bersepadu. Biasanya, sayap pesawat dibina daripada beratus-ratus kepingan aluminium dan kerangka yang disambung dengan beribu-ribu rivet. Setiap sambungan adalah titik kelemahan dan menambah berat. Tetapi para jurutera Malaysia berpikir, kalau begitu, kita hapuskan saja sambungan itu. Mereka menggunakan bahan berteknologi tinggi yang dipanggil gentian karbon-karbon fiber dan mencipta kaedah luar biasa di mana keseluruhan sayap dibakar di dalam ketuhar gergasi sebagai satu kepingan tunggal. Bayangkan, bukannya mencantumkan bahagian-bahagian model plastik dengan gam, Anda menghasilkannya sebagai satu bongkah yang sempurna dari awal lagi. Hasilnya, sayap F.A-18D yang dinaik taraf ini menjadi 25% lebih besar luas permukaannya berbanding F-16 dan kekuatannya melonjak beberapa kali ganda. Tanpa sambungan, ia menjadi sangat ringan dan luar biasa tegar. Jika pesawat pejuang biasa memakai baju kain yang bertampal-tampal, F.A-18D ini memakai perisai yang ditenun daripada benang keluli. Sayap ajaib inilah yang membolehkannya menentang hukum fizik. Biasanya pesawat pejuang kecil kelas F-16 hanya mampu membawa maksimum 2 peluru berpandu anti kapal. Lebih daripada itu, sayap akan patah kerana tidak dapat menampung berat, atau pesawat akan menjadi terlalu berat untuk terbang dengan baik. Namun, F.A-18 di versi naik taraf ini, yang diberi gelaran tidak rasmi harimau, mampu membawa 4 buah peluru berpandu anti kapal dan terbang dengan selesa pada kelajuan supersonik. Ini umpama seorang pelari maraton yang memecahkan rekod dunia larian 100 meter sambil membawa 4 tong gas di kedua-dua belah tangannya. Satu pencapaian yang dianggap mustahil dalam logik ketenteraan dunia, tetapi jurutera Malaysia telah merealisasikannya dengan keazaman yang jitu. Bagaimana pula dengan J-15 Cina? Azman memandang pesawat musuh dengan mata yang dingin. Badan mereka memang besar, tetapi ia hanyalah harimau kertas. Kapal Liaoning tidak mempunyai sistem manjanik, catapult, seperti kapal pengangkut Amerika. Ia hanya mempunyai tanjakan ski. Ini bermakna J-15 terpaksa bergantung sepenuhnya pada kuasa enjinnya sendiri untuk mendaki tanjakan itu dan terbang ke udara. Apakah implikasinya? Jika ia membawa muatan penuh peluru berpandu dan bahan api, ia akan menjadi terlalu berat untuk melepasi tanjakan itu dan akan jatuh ke dalam laut. Oleh itu, mereka terpaksa mengurangkan jumlah bahan api dan peluru berpandu untuk membolehkan ia terbang. Dari luar nampak seperti ahli bina badan yang sasa, tetapi sebenarnya ia hanya mampu mengangkat sebiji dumbbell ringan. Itulah realiti menyedihkan.
J15. Ketua, sudah tiba masanya untuk kita berikan cendera hati? Satu mesej radio masuk dari juru terbang sayapnya. Ya, nampaknya Laksamana mereka sedang lena di ulit mimpi, menyangka kita hanyalah salinan F-16. Mari kita ajarkan dia bahwa salah sangkanya itu akan membawa pada. Tangan Azman bergerak ke suis pemilihan senjata. Pada ketika itu, di bawah setiap sayap formasi F, A, 18D, harimau, tergantung kemas 4 buah peluru, berpandu anti kapal terbaru dengan kodnama NSM Blok 2 Taufan. Ini adalah lembing maut yang tidak dapat dielak, yang meluncur ke arah sasaran pada kelajuan melebihi Mach 3. Sebuah F, A, 18D mempunyai kuasa tembakan untuk menenggelamkan sebuah kapal pembinasa. Dan kini, terdapat 4 buah pesawat sedemikian di ruang udara ini. Bermakna, 16 das tembakan sedia untuk dilepaskan. Laksamana Muda Wang tidak tahu. Sayap kecil yang dicemunya itu sebenarnya membawa waran hukuman mati yang cukup untuk menukar kapal Liaoning menjadi secebis tukun di dasar lautan. Tentara Laut Cina, kamu bukan sedang mengunci sebuah pesawat pejuang biasa. Azman tersenyum sinis di sebalik topeng oksigennya. Benda ini adalah sebuah kapal pembinasa yang terbang pada kelajuan 1000 km J. Radar kawalan tembakan F-A-18D dengan senyap mula mengunci balas Liaoning. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, lock-on dibalas dengan keputusasaan. Harimau yang sedang tidur telah bangkit. Pada ketika itu F-A-18D berubah dari mangsa menjadi pemangsa. Laksamana, pesawat Malaysia telah berpusing balik. Mendengar laporan operator radar di Pusat Kawalan Kombat Liaoning, Laksamana Muda Wang tersenyum sinis. Oh, akhirnya mereka sadar diri dan mau lari? Keputusan yang bijak. Dia menghirup tehnya dan memerhatikan titik-titik hijau F-A-18D di skrin radar yang mula bergerak menjauh. Pasti mereka kecut perut diancam oleh J-15 Flying Shark kita. Baliklah ke Malaysia dan minum susu dengan ibu kamu. Suasana santai menyelubungi pusat kawalan. Selepas lebih 30 menit melakukan lock-on yang bersifat membuli, mereka sudah mula bosan dan terlalu yakin. Kemenangan sudah pasti. Tiada siapa yang meraguinya. Tetapi sejurus selepas itu, satu bunyi amaran yang memekakkan telinga, tajam dan tidak menyenangkan, bergema di seluruh pusat kawalan. Saat Wang mengangkat mukanya dengan terkejut, lampu di CIC bertukar menjadi merah darah. Lampu amaran kecemasan mula berputar. Amaran, amaran. Dikesan pancaran radar kawalan tembakan yang sangat kuat terhadap kapal ini. Laporan operator kedengaran seperti satu jeritan. Apa? Radar kawalan tembakan? Wang menunjukkan rasa jengkelnya. Lawan kita hanya 4 buah F-A-18D. Adakah mereka melakukan lock-on balas dendam sambil melarikan diri? Biarkan sahaja. Ia tidak bermakna. Bukan, Laksamana, bukan. Operator itu berpaling, wajahnya pucat lesi karena ketakutan. Dia menuding dengan jari yang terketar-ketar ke arah skrin utama. Laporan dari pautan data. Dikesan isyarat jujukan pelancaran dari pihak musuh. Peluru berpandu anti kapal sedang menghampiri. Peluru berpandu? Jangan mengarut. Tiada sebarang pelancaran dikesan. Ini adalah simulasi, Tuan. Tetapi berdasarkan data pada sistem kawalan tembakan, FCS, ia menunjukkan pelancaran penuh telah berlaku. Ya, ini adalah satu latihan perang simulasi tanpa peluru hidup. Tetapi dalam peperangan elektronik modern, fakta di mana Anda telah dikunci sepenuhnya oleh radar kawalan tembakan dan butang pelancaran telah ditekan adalah satu peristiharan yang sama maksudnya dengan kamu semua sudah mati. Wang merenung tajam ke arah monitor. Apabila dia melihat maklumat yang tertera, cawan teh di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi perang dan pecah berkecai. Berapa? Berapa jumlah ini? Di skrin, trajektori unjuran peluru berpandu yang dilancarkan dari 4 buah F-A-18D dipaparkan. 1, 2, 3, 4. 4 anak panah muncul dari setiap pesawat. 16. 16 das peluru berpandu anti kapal sedang meluru ke arah pusat armada Liaoning dari segenap arah, membentuk satu corak geometri yang indah tetapi membawa maut.
Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wang menjerit hilang kawalan. Itu pesawat kelas F-16. Muatan senjatanya terhad. Paling banyak pun 2 das setiap satu, menjadikan jumlahnya 8. Kenapa ada 16? 2 kali ganda. Kalkulator logik ketenteraan di dalam otak Wang mula mengeluarkan ralat yang kritikal. Pesawat pejuang kecil, kapasiti senjata rendah. Ini adalah akal sehat dunia. F-16 Amerika, MiG-29 Rusia, semuanya tertakluk kepada hukum ini. Tetapi F-A-18D, harimau di hadapannya ini telah menentang hukum fizik sepenuhnya. Laporan. Isyarat pengenalan peluru berpandu musuh. Ia adalah NSM Blok 2, Taufan. Apa? Mendengar nama itu, satu perasaan seram yang dingin menjalar di tulang belakang Wang. NSM Blok 2. Peluru berpandu anti kapal supersonik yang dibangunkan secara rahasia, mampu terbang pada kelajuan melebihi Mach 3. Dari perspektif pihak yang bertahan saat Anda mengesannya, ia sudah pun menghentam sasaran, peluru maut yang mustahil untuk dielak. 16 das peluru berpandu Mach 3? Ini bukan lagi peperangan. Ini adalah hukuman mati yang telah dikira secara matematik. Sistem pertahanan udara kapal modern seperti Aegis atau kapal pengangkut pesawat mempunyai had jumlah sasaran yang boleh ditangani serentak. Jika peluru berpandu subsonik mungkin masih boleh diatasi, tetapi untuk memintas 16 sasaran yang datang pada kelajuan hipersonik secara serentak adalah mustahil dari segi fisikal. Dalam istilah ketenteraan, ini dipanggil serangan tepu, saturation attack. Seperti menuang sebaldi air ke dalam cawan, ia akan melimpah. Taktik ini direka untuk melumpuhkan sistem pertahanan udara dan memastikan kapal musuh ditenggelamkan. Sistem pertahanan tidak bertindak balas, kapasiti telah dilebihi. Meriam CWS tidak dapat mengunci sasaran, terlalu banyak. Mereka datang dari semua arah, haluan kiri, haluan kanan, hadapan dan belakang, tiada tempat untuk lari. Pusat kawalan kombat, Aichi bertukar menjadi neraka kekecohan. Laksamana muda Wang hanya mampu berdiri kaku. Sayap kecil yang dicemuhnya sebagai mainan itu, di bawahnya tergantung bebanan maut yang cukup untuk menenggelamkan sebuah kapal pengangkut pesawat. Pesawat kecil itu bukanlah sebuah pesawat pejuang. Ia adalah sebuah kapal pembinasa yang boleh terbang. Celaka. Apa yang sedang dilakukan oleh skuadron J-15? Tembak jatuh mereka. Wang menjerit ke dalam radio, menaruh harapan terakhirnya. Namun, yang kembali hanyalah jeritan terdesak dari anak-anak buahnya. Tidak boleh, Tuan. Kami tidak dapat mengejar mereka. Letnan Kolonel Lee menjerit. Mereka memecut dengan muatan penuh. Terlalu laju. Ia adalah satu pemandangan yang tidak dapat dipercayai. FA-28 Yan membawa 4 peluru berpandu gergasi itu bergerak dengan lincah seolah-olah tidak merasakan beratnya, mempermainkan J-15 dengan mudah. Sayap komposit bersepadu yang teguh, enjin yang berkuasa, dan yang paling penting, kemahiran juru terbang Malaysia yang luar biasa. Gabungan semua ini menjadikan F-A-18D Harimau mempunyai kuasa tembakan sebuah kereta kebal, tetapi dengan pecutan sebuah kereta sport. Sebaliknya, nasib J-15 sangat menyedihkan, kerana terpaksa mengurangkan bahan api untuk berlepas dari tanjakan ski. Mereka tidak boleh menggunakan pembakar lanjut, afterburner, untuk tempo yang lama. Tambahan pula, badan pesawat yang berat menyebabkan ia mudah kehilangan kelajuan dan terhenti, stall, jika melakukan pusingan tajam. Sial, tunggu, jangan lari. Lee mengetap giginya, tetapi bayangan F-A-18D semakin menghilang di kejauhan. Barulah mereka sadar, pesawat pejuang mereka yang kelihatan besar dan gagah itu sebenarnya hanyalah seekor itik yang lembab. Impak dalam masa 5 saat, operator di CIC mengira detik-detik akhir. 4, 3, 2, 1. Laksamana muda Wang memejamkan matanya. Detik berikutnya, bukan satu letupan fizikal, tetapi gelombang kejutan yang dahsyat terhasil apabila formasi F-A-18D melintasi betul-betul di atas anjungan Liaoning pada kelajuan Mach. Tingkap kaca bergegar dan mengeluarkan bunyi nyaring, menyebabkan para pegawai terbaring di atas lantai,
Selepas bunyi yang memekakan itu hilang, apa yang menyusul adalah kesunyian yang mutlak. Di skrin monitor, semua simbol amaran merah telah hilang, bertindih dengan simbol kapal pengangkut pesawat. Hanya satu meseji sistem yang dingin dan tanpa belas kasihan terpapar dalam warna biru pucat. Target destroyed, sasaran dimusnahkan. Laksamana Muda Wang terpaksa berpaut pada meja dengan tangan yang terketar-ketar untuk menampung badannya. Keegoannya, maruah tentara laut Cina, dan keyakinannya terhadap J-15, semuanya telah hancur berkecai menjadi debu di Laut Cina Selatan oleh 4 buah harimau Malaya itu. Raksasa. Hanya itu yang mampu diucapkannya dengan bibir yang kering. Mereka tidak melepaskan walau sebiji peluru pun. Mereka hanya menunjukkan fakta bahwa mereka boleh membunuh armada itu pada bila-bila masa dan kemudian pergi dengan tenang. Penghinaan ini dan jurang perbezaan kuasa yang ditunjukkan ini tidak pernah dialaminya sepanjang kerjayanya sebagai seorang tentara. Suasana di Anjungan Liaoning selepas formasi FA-18D berlepas sunyi sepi seperti di tanah perkuburan. Hanya bunyi pendingin hawa yang rendah kedengaran begitu jelas dan mengganggu. Pada tingkap kaca anjungan, terdapat retakan seperti sarang laba-laba akibat daripada ledakan sonik yang ditinggalkan FA-18D. Ia adalah simbolik kepada retaknya kebanggaan tentera Laut Cina. Laporan kerosakan, suara Wang serak dan hampir tidak kedengaran. Seorang timbalan laksamana mengendalikan tablet dengan tangan yang terketar-ketar, membaca hasil simulasi yang dijana oleh AI. Laporan. Kapal ini dianggarkan terkena 12 daripada 16 peluru berpandu musuh, tenggelam sepenuhnya. Kapal pembinasa peluru berpandu dan sebuah frigat juga musnah atau rosak teruk akibat serangan tepu. Keupayaan, pertahanan, udara armada lumpuh sepenuhnya. Musnah sepenuhnya. Wang ketawa hampa dan terduduk lemah di kerusinya. Satu armada penuh telah dihapuskan oleh hanya 4 buah pesawat pejuang. Lebih teruk lagi, pihak lawan tidak menggunakan sebutir peluru pun. Mereka hanya menunjukkan fakta bahwa mereka boleh membunuh pada bila-bila masa dan dengan belas kasihan membiarkan mereka hidup. Wang faham sedalam-dalamnya bahwa tindakan itu jauh lebih menghina dan menakutkan daripada ditembak dengan peluru sebenar. Nampaknya aku telah melakukan kesilapan besar, bisik Wang kepada dirinya sendiri. Matanya masih tertumpu pada titik-titik di hujung monitor yang menunjukkan arah penerbangan pesawat Malaysia. Itu bukan salinan F-16. Rupa luarnya mungkin serupa, tetapi di dalamnya, ia adalah raksasa yang sama sekali berbeza, yang dibina dengan jiwa dan keringat rakyat Malaysia. Dia teringat satu pepatah Melayu lama yang pernah didengarnya. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Selama 30 menit mereka dikunci radar dan diprovokasi, pihak Malaysia langsung tidak menunjukkan taring mereka. Mereka tidak membalas dengan kata-kata keset atau melakukan manuver agresif. Mereka hanya bertahan dengan senyap, menyembunyikan niat membunuh mereka sepenuhnya, sehingga saat yang tepat untuk menyerang. Dan apabila pedang dihunus, ia mempunyai ketajaman yang mampu membunuh dengan satu libasan. Itukah yang dinamakan semangat pahlawan. Di geladak penerbangan, juru terbang J-15 yang baru mendarat memandang ke langit dengan pandangan kosong. Letnan Kolonel Lee menanggalkan topi keledarnya dan menggigit bibir menahan geram, tetapi di matanya tiada lagi keangkuhan seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah ketakutan yang tulen dan kekaguman yang mendalam terhadap kekuatan lawannya. Kita takkan menang, kata-kata yang terluah dari mulut Lee adalah persetujuan semua juru terbang di sekelilingnya. Gerakan seperti itu mustahil untuk pesawat kita lakukan. Menari dengan lincah sambil membawa 4 peluru berpandu berat, macam magik. Adakah jurutera Malaysia membuat perjanjian dengan makhluk asing? Mereka memandang J-15 kesayangan mereka. Besar, kelihatan gagah, dan sepatutnya dilengkapi dengan elektronik terkini. Tetapi di hadapan FA-18D yang telah ditempa dan diasah sehingga ke tahap ekstrem oleh para jurutera Malaysia, ia hanyalah seekor gajah yang gemuk dan lambat. Kekuatan di medan perang yang tidak boleh diukur dengan angka di atas kertas. Itulah yang telah mereka pelajari dengan cara yang pahit. Di Anjungan, Laksamana Muda Wang, dengan suara yang tenang tetapi kembali berwibawa, memberi arahan. Pegawai komunikasi,
sampaikan kepada semua kapal. Mulai sekarang, jika bertemu dengan pesawat pejuang FA-18D Malaysia, anggap ia sebagai tahap ancaman tertinggi. Itu bukan sekadar pesawat pejuang biasa, anggap ia sebagai sebuah kubu terbang. Jangan sesekali memandang rendah terhadap mereka lagi. Baik, Laksamana. Dan lagi satu, ekspresi Wang sedikit melembut, dan dia menunjuk ke arah senarai isyarat antarabangsa, kibarkan isyarat Uwei kepada mereka. Uwei, semoga perjalanan Anda selamat, ya, dan perintahkan semua kru berbaris di geladak penerbangan. Wang memakai semula topinya dan menegakkan badannya. Ini adalah tanda terima kasih kita kepada pahlawan mereka kerana tidak mengambil nyawa kita. Dan sebagai tanda hormat dari seorang kelasi kepada pihak yang menang. Di bawah cahaya matahari terbenam di Laut Cina Selatan, beratus-ratus anak kapal berbaris di atas geladak kapal Liaoning yang kelihatan seperti seekor gergasi yang tercedera. Mereka serentak memberikan tabik hormat ke arah formasi FA-18D yang semakin menghilang di kejauhan. Pemandangan itu melangkaui permusuhan, dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus terhadap pihak yang lebih kuat. Sementara itu, di dalam kokpit FA-18D yang menang, misi selesai. Kita pulang ke pangkalan, suara Major Azman kekal tenang seperti biasa. Tiada kegembiraan yang meluap-luap, tiada kebanggaan kerana telah menewaskan musuh. Bagi mereka, ini hanyalah sebahagian daripada tugas harian. Tidak perlu dipuji sesiapa, tidak perlu diketahui rakyat jelata, selagi langit dan laut Malaysia terpelihara, itu sudah memadai. Ketua, terima isyarat dari kapal pengangkut di belakang. Isyarat Uwei. Semoga perjalanan Anda selamat, lapor salah seorang juru terbangnya. Di sebalik topengnya, Azman tersenyum sedikit. Nampaknya mereka sudah belajar sesuatu. Dia menggerakkan sayapnya sekali sebagai isyarat balasan. Jom pulang. Para juru teknik sedang menunggu di pangkalan Labuan. Kita ada cerita terbaik untuk mereka yang telah menyediakan pesawat ini sehingga ke tahap kesempurnaan. 4 buah F-18D itu hilang di ufuk senja. Bayangan mereka seolah-olah bertindih dengan jiwa para pahlawan terdahulu yang mempertahankan negara ini. Mereka tidak banyak bercakap, tetapi di sayap mereka terukir satu tekad yang membara. Malaysia ini kami yang jaga. Armada Cina menukar haluan, seolah-olah melarikan diri dan hilang di sebalik Selat Melaka. Keamanan dan kesunyian kembali ke Laut Cina Selatan. Tetapi kesunyian kali ini berbeza. Ia adalah keamanan yang dijaga oleh Panglima anti kapal terkuat di dunia. Satu keamanan yang teguh dan penuh dengan maruah. Bagaimana cerita ini? Pesawat pejuang FA-18D yang menjaga langit dan laut Malaysia dalam senyap. Mereka tidak bermegah dengan angka di atas kertas atau melakukan aksi pertunjukan yang hebat. Mereka hanya menyembunyikan taring terbaik dunia di bawah sayap mereka dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungi negara apabila tiba masanya. Para jurutera dan teknokrat Malaysia yang terus mengasah teknologi dan semangat yang sebenar tanpa terpengaruh dengan sais atau suara lantang pihak lain. Tidakkah kita berbangga menjadi rakyat Malaysia seperti mereka?